Ada satu kisah yang menarik berkait dengan masalah. Saya nak mengulas bahawa Syekh Abdul Qadir, apa yang Syekh Abdul Qadir sebut ini adalah sebahagian daripada makna tauhidul af'al yang terangkum di dalam kalimat la ilaha illallah. Antara maknanya bahawa tidak ada yang melakukan segala kejadian melainkan Allah, termasuklah yang memberi rezeki kepada makhluk, yang memberi makan, yang memberi minum. Tidak ada yang melakukan semua itu kecuali Allah pada hakikat, dengan segala sebab musabab. Ada kisah yang menarik untuk renungan kita dalam bab ketauhidan ini. Renungan ini sebenarnya adalah baik untuk mengukuhkan tauhid. Di dalam Al-Quran banyak kisah para Nabi dan Rasul. Kenapa kita didatangkan dengan kisah-kisah itu? Liyusabbita bihi fuadak. Kisah-kisah ini akan mententeramkan. Dengar kisah orang soleh dulu, macam mana kehidupan dia menimbulkan keyakinan, meneguhkan hati. Kata Junaid Al-Baghdadi, kisah-kisah para wali ini, kisah-kisah para nabi, para rasul, para wali dan sebagainya, itu adalah saiful muridin, seumpama pedang bagi orang yang sedang nak bina keyakinan. Orang yang nak memantapkan keyakinan, bila dia dengar kisah para solihin, para anbiya, para nabi, para awliya, para wali, itu akan mengukuhkan hatinya. Itu tujuan kisah-kisah ini disebut. Dalam Al-Quran pun ada kisah para nabi dan rasul, ada kisah para awliya dan solihin. Maka kerana itu jugalah para ulama menulis kitab-kitab khas yang menyebut tentang kisah para wali, yang disebut sebagai kitab manakib, ataupun disebut sebagai nama-nama lain lagi lah, kitab manakib, ataupun adalah nama-nama lain yang disebut oleh ulama. Yang kitab ini menceritakan kisah para salihin. Kitab tabaqat, ada yang menamakan sebagai tabaqat, ada yang menamakan sebagai manakib, dan macam-macam lagi lah. Baik, antara kisah-kisah yang disebut oleh alim ulama, kisah yang berlaku pada zaman Malik bin Dinar. Siapa Malik bin Dinar? Alim, ulama besar, ahli hadis, bahkan ahli sufi juga. Beliau ini adalah pewaris keilmuan Al-Imam Hasan Al-Basri. Al-Imam Hasan Al-Basri telah melahirkan beberapa tokoh alim ulama yang menjadi penerus beliau di kemudian hari. Maka antara tokoh alim ulama itu adalah Malik bin Dinar radhiyallahu anhu. Berlaku pada zaman beliau ini, pada waktu beliau sedang mengajar di sebuah masjid. Pada waktu beliau sedang berkuliah, ramai sekali orang. Tiba-tiba mari seorang yang menyatakan keislaman. Maksudnya dia bukan seorang Islam, menyatakan keislaman dia. Khabar dia baru masuk Islam. Jadi bila seseorang yang bukan Islam ni masuk Islam, kita anggapnya sebagai mu'allaf, orang yang baru jinuk hatinya. Jadi orang ramai pun memberilah pemberian-pemberian, sedekah-sedekah atas dasar untuk menguatkan keyakinan mu'allaf ni. Tapi rupa-rupanya mu'allaf ni lebih kuat keyakinan daripada orang Islam yang ada. Dia kuat lagi keyakinan. Bila orang ramai mengumpulkan sesuatu untuk diberikan kepada orang ini untuk menghiburkan hatinya, tidak diterimanya. Rupanya dia kuat lagi keyakinan. Dia kata, aku masuk Islam ni bukan kerana semua ini. Rupanya ada cerita, dia adalah majusi, seorang penyembah api, dan dia ada abang yang juga penyembah api ini. Satu hari dua orang ni cuba nak menguji Tuhan yang disembah bertahun-tahun lamanya. Nak uji cara mana? Dia Allah tangan ke api. Api ada tu, ya Allah, tengok panah tu. Allah panah tak sekarang ni. Kita panah juga ni. Jadi dah imbuh dia rasa. Selama ni kita sudah berpuluh tahun duk sembah ke dia. Tak kata tak syafaat sikit. Rasa tak panah mana pun boleh tahan dah. Ni panah macam sekali juga ni.
Banyak sekali kau panah. Si abang Allah panah, si adik Allah pun panah juga. Lalu mereka dapat hidayah awal. Tak jadi Tuhan. Tak jadi Tuhan macam gini. Tak imbuh. Apa kita kau tak imbuh? Keyakinan kita selama ni tak betul. Lalu agama yang tersebar pada waktu di Islam. Jadi si adik ni kata kita sudah pegangan kita salah. Mari kita tukar pegang kepada agama yang hak yang dibawa oleh alim ulama. Lalu si adik ni nekat. Lalu pergilah dia. Lalu dia pergi ke majlis tadi damai isytiharkan Islam. Tapi si abang ni dia ragu-ragu sikit. Sudah ada bibit-bibit hidayahnya, tapi keraguan itu menutup semua itu. Kalau kita masuk Islam, jadi masyarakat kita tolak, kita berat, kita payuh ekonomi kita ni, badik pula kita susah. Si abang tak jadi sekarang. Tak jadi tokoh. Si adik nekat. Tapi rupa-rupanya apa yang menjadi kebimbangan kepada si abang ini jadi sungguh. Si adik yang masuk agama Islam dipulau oleh keluarga dia. Sehingga masalah ekonomi menjadi meruncing, nak makan payuh. Kerana keluarga memulau dari segi ekonomi, sehingga susah nak makan. Jadi demi untuk meredakan keadaan, bahkan itulah tuntutan syaraknya, si Muslim baru ni pergi cari kerja, pergi ke bandar cari kerja. Tapi tak dapat, tak ada kerja. Balik rumah bini tanya, kerja apa? Nak kata tak ada kerja, nanti orang ni takut orang ni keyakinan dia mudah terganggu. Nak nawak dosa. Nak khabar betul nanti kecewa. Ia guna bahasa double standard. Double meaning, double standard. Guna bahasa double meaning. Ia guna bahasa tu. Kerja, tapi kerja dengan raja. Ia guna bahasa raja. Kerja dengan raja. Tapi raja tak bayar lagi upah hari ni. Maksud kerja dengan raja ni, orang ni bila pergi ke mana cari kerja, tak ada kerja, dia buat benda. Dia pergi ke masjid dia semayang. Cari kerja tak ada, masjid semayang. Balik. Itu kerja dengan raja tu. Jadi khabar ke bini dia kerja dengan raja, tapi raja tak bayar upah lagi. Esok pun berhari-hari gitu juga. Cari-cari tak ada, pergi masjid semayang lah dia. Semayang. Itulah kerja dengan raja tu. Kerja dengan raja sungguh. Tapi riwayat sebut kitab ni saya jumpa lama dah dulu masa Toki saya simpang kitab ni. Kitab hadis Matan Usfuriyah. Dan saya tidak jumpa dah kitab ni dalam cetakan sekarang. Tapi kitab ni masih ada lagi lah. Yang memuatkan hadis-hadis fadail. Jadi akhir sekali berhari-hari dah ni. Tak ada benda lagi ni. Kebetulan hari Jumaat dia pergi terus ke masjid dan bersolat berdoa kepada Allah. Tak ada arah, ya Allah ya Tuhan. Antara isi kandungan doanya lebih kurang, ya Allah ya Tuhan aku tak bimbang dengan kesusahan ini. Tapi yang aku bimbang isteri aku takut dia berubah hati. Dia balik agama asal. Aku dapat bertahan ya Allah, aku boleh tahan. Dengan dugaan ni aku dapat bertahan dengan izin Allah, boleh bertahan. Tapi aku bimbang rumah aku tu, takut berubah hati. Maka ya Allah tolonglah aku ya Allah. Dia minta tolonglah aku ya Allah. Dalam dia tengah-tengah duduk mai tu, ada orang mari rumah dia. Tengah-tengah dia duduk masjid tu, ada orang mari rumah dia. Sekian dia nak habis cerita. Ada orang mari rumah dia. Orang ni dia bawa kepingan. Orang mah dulu piti mah keping mah perak mah. Jadi dia bawa kepingan tu. Dia bawa kepingan tu pergi ke rumah dia. Pergi ke bini dia. Khabar ini gaji lakimu kerja dengan raja. Gaji tu lakimu kerja dengan raja. Kawan ni percaya buat laki dia khabar gitu. Percaya. Jadi gunakan duit-duit tadi tu untuk beli barang makanan. Dan abang dia tu memang peniaga saudagar. Jadi abang dia tengok adik ni banyak pitih mah saja ni. Mari mana ni adik ni? Jadi kaya gini ni. Banyak pitih ni. Bukan sikit.
Macam cerita Piomli, dia tak gang. Tak gang dia nak nyuka tu. Jadi si abang ni test takut-takut mah tipu ke mana. Dan ternyata itu mas tuling. Duit tuling lah, duit sungguh lah. Duit betul. Tapi tanya ambil mana? Tak tahu. Kabar bini laki dia kerja dengan dia. Si laki ni pula tak tahu cerita ni. Tak tahu cerita. Balik ke rumah, saya dah pasti cerita tu tidak menyebut. Cuma apa disebut dalam ingatan saya, dia balik dia bawa seguni benda. Adalah galah seguni tu. Tapi dalam guni tu mengandungi pasir. Kita tak tahu apa eloknya. Dia balik pasir seguni. Agak saya barangkali kalau bini tanya lagi, aku beli gandum kena tipu dia orang ini pasir barangkali. Agak saya, tapi kita tu tak sebut apa alasannya. Cuma nak dia beritahu dia balik ke seguni pasir. Tapi bila balik ke rumah tu, dia tengok rumah dia berasak. Rumah berasak ni bukan rumah bakar. Berasak di dapur dia tu ada rezeki. Orang Arab ni kalau ada rezeki, dia panggil apa? Dia kata rumah dia berasak. Ada makanan tu. Ini kinayah orang Arab. Kita rumah berasak tu rumah terbakar. Ini ada makanan. Jadi bila dia tengok ada rezeki rumah dia tu, dia rembah teruk. Dia teruk dah sekarang guni pasir tu. Tapi perbuatan tu diperhatikan oleh bini dia di rumah tu. Bini dia tengok. Dia perhati apa benda yang buat ni. Jadi bila balik ke rumah, bini dia tanya dah sekarang. Tadi tengok dok galah dia. Tanya. Jadi kesimpulannya, ni nak pergi tengok dah sekarang. Dan bila dia pergi tengok, bila dia buka, ternyata seguni tu guni gandum. Lepas tu laki dia tanya, mari mana semua makanan-makanan? Bini dia kata, ada orang mari bayar, ada orang mari bawa duit mah. Beritahu, inilah gaji suami dia kerja dengan raja. Kisah berlaku bertukar pasir gandum ini sebenarnya bukan aneh. Zaman Sayyidina Umar berlaku. Arak tukar jadi cuka dengan izin Allah. Dan semacam ini termasuk sebahagian daripada karamatul awliya. Jadi demikianlah Syekh Abdul Qadir nak menjelaskan kepada kita hakikat tauhid, bahawa yang memberi makan, yang memberi minum, semua itu adalah urusan